Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, so kita jom pasal sejarah bersama cikgu untuk bab 7 sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. Untuk kali ini kita berada di akhir bab iaitu 7.3 lambang-lambang negara. So untuk bab ni kita hanya belajar mengenai lambang-lambang negara kita lah. Dan bila kita cikgu menyentuh mengenai lambang-lambang, so kita kena tahulah apa lambang-lambang negara kita. Okey, antara lambang-lambang negara kita ni kita ada jata negara kita. Dan jata negara kita ada bendera kebangsaan kita, iaitu ni sekarang kita kenali sebagai jalur gemilang, dan kita ada lagu kebangsaan kita iaitu lagu Negaraku. Dan bila kita sentuh, kita akan menyentuh mengenai ketiga-tiga ni dengan lebih detail lah untuk slide yang akan datang. Jadi untuk sebelum kita masuk kepada lambang, setiap lambang tu, kita lihat dulu tentang tujuan lambang-lambang negara ni, kenapa ada lambang untuk setiap negara tu. Jadi penting untuk lambang untuk bagi setiap negara ni sebab lambang-lambang ni lah yang akan kita kata yang menentukan identiti bagi sesebuah negara tersebut. Jadi tujuan lambang negara ialah untuk apa? Supaya rakyat akan sentiasa lebih bersemangat kat situ. Kan? Akhirnya memberi semangat kepada masyarakat lah, kepada rakyat. Yang keduanya akan dapat melahirkan kesetiaan. Kesetiaan kepada negara lah. Dan yang ketiga, secara tak langsung ia akan dapat melahirkan rasa cinta akan negara kita, semangat patriotik kepada negara, dan akan menyebabkan rakyat ni akan lebih bersatu padu. Sebab apa satu padu? Sebab semua orang akan menghormati, kita hanya tumpu kita kepada lambang-lambang negara kita je. Tak adalah masing-masing ada lambang-lambang sendiri, tak ada. Negara Malaysia, itu je lambang rasmi negara kita. Contoh kalau jata negara, kita hanya ada satu je jata negara kita. Kita tak ada 2, 3 ikut kaum ke apa, kita tak ada. Okey, kemudian menyebabkan nanti rakyat akan sanggup berkorban dan sanggup untuk mempertahankan negara. Jadi ini penting lambang tu kepada sesebuah negara. Malah kita kata tujuan lambang ni juga kita boleh tukar dia kepada jawapan untuk kepentingan. Kalau tanya apa kepentingan lambang negara ni? Untuk menjadikan rakyat lebih semangat, untuk lahirkan semangat kesetiaan, semangat cinta negara, bersatu padu, semua boleh kat situ. Okey, now kita pergi kepada tajuk khusus kita pada kali ini iaitu lambang-lambang negara. Kita bermula dulu dengan jata negara. Okey, bila kita sebutkan lambang juga, kita mesti tahu maksud bagi setiap lambang yang ada tu. Maksudnya kalau harimau tu lambang apa? Maksud macam itulah. So kita kena tahu. Selepas ni cikgu harapkan kamu semua tahulah bila tengok jata negara di sekolah ke apa. Jadi kamu tahu. Tengok je gambar lambang tu, bintang ke, pecah 14 ke, bulan sabit ke, keris ke apa. Jadi kamu tahulah setiap tu apa lambang. Apa maksud lambang tersebut yang ada di dalam jata negara tu. Okey, so sekarang kita lihat di atas kali Okey, cuba kita lihat kepada bulan pecah 14 ni. Bintang pecah 14 ni. Okey, bintang pecah 14 ni maksudnya adalah gabungan 4 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Maksudnya kita pembentukan Malaysia ni kita ada 14 buah negeri bergabung membentuk Persekutuan Malaysia. Kemudian kita lihat pula bulan sabit. Bulan sabit warna kuning ni lambangnya agama Islam sebagai agama Persekutuan Malaysia. Dan di bawah dia kita nampak ada keris. 5 keris ni lambangnya merujuk kepada Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Johor. Yang sebelum ni kita kenali dia sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni ada 5 ni. Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Johor ni. Okey, dia ada lambang dia melalui 5 bilah keris ni. Okey, di bawah 5 bilah keris ni pula kita ada 4 jalur berlainan warna. Okey, 4 jalur berlainan warna ni ini adalah merujuk kepada
negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jadi 4 negeri ini kalau dulunya kita kenali dia sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu, kan, negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi kita lihat pula warna ni, kita ada warna merah, kita ada warna hitam, warna putih, warna kuning. Ini melambangkan ambil daripada warna bendera. Contoh kalau Perak warna hitam, putih dengan kuning. Selangor warna merah dan warna kuning. Mana lagi? Negeri Sembilan pula warna merah, hitam dan kuning. Pahang pula hitam dan putih. Jadi ini antara ni kiranya ambil daripada 4 color yang ada di dalam bendera setiap negeri ni. So ada 4 negeri, so ada 4 jalur berlainan warna. Okey, kemudian kita lihat pula kepada jata negara. Jata negeri. Jata negeri ni kita lihat, ini jata negeri Sabah, ini jata negeri Sarawak. Jadi jata negeri Sarawak dan Sabah ni mewakili Sabah dan Sarawak lah. Okey, di atas bahagian tepi kiri kanan kita nampak yang sebelah sini kita boleh nampak apa? Gambar pokok pinang. Itu maksudnya adalah Pulau Pinang. Manakala sebelah sini pula kita nampak ada pokok merujuk kepada pokok Melaka. Maksudnya negeri mewakili negeri Melaka lah. Okey. Kemudian di tengah-tengah ni antara jata negeri ni kita lihat ada pula bunga raya. Bunga raya ni melambangkan, bunga raya ni adalah bunga kebangsaan bagi Malaysia. Jadi ini adalah bunga kebangsaan bunga raya ni. Dan di luar perisai ni, kan, di luar perisai ni kita nampak ada 2 ekor harimau. Jadi 2 ekor harimau ni lambangnya adalah keberanian. Jadi itu okey, satu lagi cikgu tertinggal iaitu bersekutu bertambah mutu. Ini adalah cokan kata bersekutu bertambah mutu. Okey, maksudnya ialah semangat pemufakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negara di Malaysia. Jadi ini antara kita kata lambang, maksud lambang bagi jata negara. Jadi cikgu harap selepas ni kamu tahulah kalau kita kata 4 warna yang berbeza ni kan, apa maksudnya, merujuk kepada negeri Melayu bersekutu lah, iaitu negeri yang kaya ni apa? Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang kan. Keris bermaksud apa pula? 5 buah lagi negeri yang lain. Okey, now kita pergi kepada bendera kebangsaan. Okey, bendera kebangsaan kita, kalau kita lihat sini, ini adalah bendera kebangsaan kita. So kita pun dah familiar lah sebagai kita rakyat Malaysia kan. Jadi kita lihat di sini sama juga sama macam jata negara. Lambang kalau kita lihat 14 jalur gemilang putih. 14 jalur gemilang putih ni, ini gemilang merah putih ni. Merah putih ni lambangnya ialah gabungan negeri di Malaysia. So kita ada 14 gabungan negeri di Malaysia. So 14 gabungan negeri di Malaysia. Okey, kemudiannya kita ada pula kita kata apa? Lambang bulan sabit berwarna kuning. Dan ini lambang bulan sabit berwarna kuning. Okey, maksudnya agama Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Manakala kita ada juga bintang berpecah 14 ni, maksudnya gabungan 14 buah negeri lah dalam persekutuan Malaysia juga. Dan kita lihat pula kepada color, kita ada 4 warna di sini. Kita ada warna kuning. Warna kuning melambangnya adalah kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kemudian kita ada warna biru. Di luar kuning ni kan kita nampak warna biru. Warna biru ni lambang dia adalah perpaduan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Okey, dekat jalur kita ada merah putih. Maksudnya kalau warna merah membawa maksud keberanian, manakala warna putih membawa maksud kesucian. Okey, itu tentang bendera. Kita pergi lebih lanjut, kita
Kita tengok tentang bendera kebangsaan kita. Okey, macam saya cakap, bendera kebangsaan kita ni melambangkan, membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Malah kita tengok dia mula kibarkan pada tengah malam 31 Ogos 1957 apabila kita turunkan Union Jack. Diturunkan. Kemudian sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk membuat perakuan tentang berhubung dengan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Jadi di sini kita lihat Majlis Perundangan Persekutuan ni ataupun kita kenali dia sebagai MPP, mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan. Nak dapatkan reka bentuk bendera ni, jadi mereka telah MPP telah mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan. Daripada pertandingan yang dibuat ni, didapati di situ seramai 373 orang pereka bentuk telah mengambil bahagian. Daripada 373 orang ni, 3 yang terpilih untuk pergi ke peringkat akhir. Di situ MPP dan Merlimel telah menjemput orang ramai untuk memberi pendapat mereka tentang reka bentuk. Jadi tak adalah diambil kita kata jawatan kuasa ni yang menentukan siapa yang menang ke apa, tak. Dia berdasarkan kepada pilihan orang ramai. Kan, MPP dan juga The Merlimel bekerjasama kat situ. Hasil daripada situ, 28 November 1949, Merlimel telah menyiarkan keputusan majoriti orang ramai dan keputusannya kita lihat reka bentuk ciptaan Encik Muhammad Hamzah iaitu merupakan arkitek kerajaan di Johor telah dipilih. Bila dah pilih desain ni, jadi beberapa pindaan terhadap reka bentuk ni telah dibuat pada 22 dan 23 Februari 1950 sebelum diluluskan oleh MPP Majlis Perundangan Persekutuan pada 19 April 1950. Lepas tu dah diluluskan oleh MPP ni Majlis Perundangan Persekutuan ni, maka 19 Mei 1950 pula King George ke-6 telah memperkenankan reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Jadi buat kali pertama bendera kebangsaan kita ni mula berkibar sebenarnya di perkarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George ke-6. Jadi ini yang kita kata sedikit sejarah mengenai bendera kebangsaan. So, bendera kebangsaan kita ni secara tak langsung cikgu sebut tadi sekarang kita namai dia sebagai jalur gemilang. So, biasanya jalur gemilang kita ni kita kibarkan dia di majlis ataupun ada istiadat rasmi ataupun dekat bangunan-bangunan kerajaan ataupun premis persendirian di mana bendera kita ni akan melambangkan simbol perpaduan kebanggaan dan kedaulatan negara kita. Sebab tu kita kena hormat bendera kita. Dan yang terakhir adalah tentang lagu kebangsaan kita. Kita selalu nyanyi lagu Negaraku. Jadi, jom kita tengok sedikit mengenai sejarah tentang lagu Negaraku. Jadi, sebelum merdeka lagi, lagu kebangsaan, sebelum merdeka, lagu kebangsaan kita ialah God Save the Queen. Tapi kemudiannya tajuk lagu kebangsaan typo sini kebangsaan kita ialah Negaraku telah dicipta pada tahun 1957. Pemilihan lagu ni sebenarnya dibuat oleh Tunku Abdul Rahman yang telah mengetuai sekumpulan jemaah hakim di Dewan Polis Depoh Kuala Lumpur. Di sini pasukan pancaragam polis diraja ni telah memperkenalkan 4 buah lagu. Maksudnya dia mainkanlah 4 buah lagu ni. Jadi daripada 4 buah lagu ni, lagu Terang Bulan yang merupakan pada waktu ni merupakan lagu kebangsaan Perak telah dipilih kerana dia mempunyai unsur kemelayuan di situ. Jadi oleh itu kita lihat keputusan hakim ni semua diperkenan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Akhirnya lagu ni lirik dia telah digubah semula oleh Encik Saiful Bahari berdasarkan lagu Terang Bulan. Jadi itulah dia kita kata sejarah lah mengenai dapatnya kita lagu Negaraku tu. Jadi lagu kebangsaan ni memang menggambarkan kesetiaan negara lah dan sanggup berkorban demi tanah air kita.
Jadi di sini cikgu harap kan bila cikgu rasa sel mengenai ketiga-tiga ni, itulah dia tentang tiga kita punya lambang negara kita, iaitu pertama adalah Jata Negara, yang kedua adalah lagu bendera kebangsaan kita, dan akhir sekali adalah lagu kebangsaan kita. So cikgu harapkan perkongsian kita ni dapat dimanfaatkan bersama. So sekian.